Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan bab 2 tingkatan 4 iaitu asas nombor. Okey. Asas nombor dapat dijelaskan dalam pelbagai asas dari segi angka, nilai tempat, nilai digit dan nilai nombor dengan proses pengumpulan. Seterusnya, kita juga akan dapat tukar asas 10 kepada asas lain seperti asas 10 kepada asas 9 dan sebaliknya. Seterus itu, kita juga dapat menukarkan asas 2 kepada asas 8 dan sebaliknya. Dalam asas nombor terdapat dua operasi iaitu operasi tambah dan operasi tolak. Okey, mari kita mengenal apa itu asas nombor. Okey, asas nombor mempunyai 0 hingga 9 digit. Okey, kita mulakan dengan asas 2. Asas 2 mempunyai 2 digit sahaja iaitu 0 dan 1. Asas 3 mempunyai 3 digit iaitu 0, 1 dan 2 dan berikutnya. Sehinggalah asas 8 iaitu mempunyai 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan 0. Okey. Jom kita lihat contoh nombor yang mewakili nombor asas 2 hingga asas 10. Contoh asas 2 ialah 1001 asas 2, asas 3, 1201 asas 3 dan berikutnya sehinggalah asas 8, 472 asas 8. Okey, kesimpulan yang kita dapat daripada contoh ini ialah nilai digit tidak boleh melebihi atau sama dengan asasnya sendiri seperti asas 9, 385 asas 9. Ini tidak boleh tulis sebagai 389 asas 9. Itu sahaja. Seterusnya. Okey, Assalamualaikum. Untuk seterusnya adalah tajuk nilai tempat dan nilai digit. Okey. Okey, nilai tempat ni dia digunakan contoh yang atas ni asas 2. Okey, asas 2 ni nilai tempat dia perlu ada kuasa. Okey, kita kena start kuasa dia daripada 0 hinggalah 9. Contohnya 2 kuasa 0 sama dengan 1, 2 kuasa 1 sama dengan 2, 2 kuasa 2 sama dengan 4, 2 kuasa 3 sama dengan 8 dan seterusnya. Okey, contoh yang lain pula sama juga. Yang contoh kali ni yang 5. So nilai tempat bagi 5, 5 kuasa 0 sama dengan 1, 5 kuasa 1 sama dengan 5, 5 kuasa 2 sama dengan 25 hinggalah seterusnya sampai 9. Okey, yang contoh kali ni pula nilai tempat dan nilai digit. Okey, nilai tempat macam tadi yang ada asas lepas tu ada kuasa start daripada 0. Okey, contoh dia bagi nilai 6231 asas 8. Okey, so kita kena buat dalam bentuk jadual. So kita masukkan dulu nombor asas 8 yang diberi tu 6231. So kita buat yang tambah lagi satu jadual iaitu nilai tempat dia. So nilai tempat kita dia bagi asas 8, so bermula daripada 8 kuasa 0 dari kanan pergi ke kiri. 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2 dan 8 kuasa 3. Itu adalah nilai tempat. Nilai digit pula, contohnya dia tanyalah apakah nilai digit bagi 2. Maksudnya nilai digit tu dia minta 1 je. So nilai digit bagi 2 adalah 2 yang asas yang 2 kena darab dengan nilai tempat dia. So 2 darab 8 kuasa 2 2 darab 8 kuasa 2 sama dengan 6 sorry. Sabar. Oh ni berapa ni? Kejap. Okay.
2 128. 128. So itu adalah nilai digit dia. Kalau yang panjang yang sebelah ni, yang darab dan tambah ni pula adalah nilai nombor. So kalau nilai digit kena darab, kalau nilai nombor kena tambah. So yang kita darabkan semua nilai-nilai yang dia beri ni dan sama dengan 3225 asas 10 ni adalah nilai nombor. So yang bawah dia pun sama juga. Kita masukkan dia dalam jadual dan letakkan nilai tempat dia bermula daripada kanan ke kiri, bermula daripada 2 kuasa 0 sampailah 2 kuasa 5. Itu adalah nilai tempat dia. Nilai digit dia pun sama. Kalau ditanya apakah nilai digit bagi kosong, so kita kosong tu kena darab dengan 2 kuasa 1. Okey, macam tu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah. Saya akan menjelaskan tentang menukar nombor daripada satu asas kepada asas yang lain. Okey, contoh. Kita terus masuk contoh, okey. Tukar 563 asas 10 kepada asas 5. Pembahagian dengan menggunakan nilai tempat. Okay, nilai tempat macam yang Fatihah dah jelaskan tadi. 5 kuasa 0 sama dengan 1, 5 kuasa 1 sama dengan 5, 5 kuasa 2 sama dengan 25, 5 kuasa 3 sama dengan 125, 5 kuasa 4 sama dengan 625. Okay, untuk yang kaedah ni, kaedah ni, kita gunakan jadual ni untuk pengiraan dia. Okay. Langkah. Nilai 625 tu kan lebih besar daripada soalan dia 563, jadi kita tak boleh bahagi. So asas dia kosong. So jawapan dia kosong. Lepas tu kita bawa yang 563 tu pergi belah kanan. Kita bahagikan dengan 125. Kita dapat 4,500. Jadi 563 tolak 500 sama dengan 63. Yang 4 ke atas tu kita bawa turun dekat bawah. Yang 63 tu kita anjakkan lagi pergi sebelah kanan. Kita bahagikan lagi dengan 25. Dapat 2,50. Jadi 63 tolak 50 sama dengan 13. Yang 2 atas tu turun bawah. Yang 13 tu gerakkan ke kanan. Dan kita bahagikan lagi. 13 bahagi 5, 2, 10. Dapat 3, 2 turun bawah. 3 tu buat sampai digit dia kosong. Okay. Yang terakhir tu 3. Jawapan dia, kita dapatlah 4, 2, 2, 3, asas 5. Okey, itu untuk yang pertama. Okey, contoh kedua. Tukar 563 asas 10 kepada asas 5. Soalan dia yang sama je macam yang tadi, yang atas. Tapi ni menggunakan kaedah alternatif. Pembahagian dengan menggunakan nilai asas. So yang ni lebih senang maybe. Kita tinggal bahagikan dia dengan asas dia je. So 563 bahagi 5 dapat 112, baki dia 3. Kita bahagikan lagi 5 dapat 22, baki dia 2. Bahagikan lagi 5 dapat 4, baki dia 2. Bagi lagi 5 dapat 0. Baki dia 4. Dia, cara nak ambil jawapan dia, angka mestilah dibaca dari bawah ke atas. Kalau korang baca dari atas ke bawah, confirm dah salah. Okay? Okay, seterusnya. Okay, next. Okay. Seterusnya, menukar nombor dalam suatu asas tertentu kepada asas 10 dan seterusnya kepada asas lain. Okay, yang ni. Okay. Contoh dia, tukar. Ini contoh. Tukar 253 asas 6
kepada asas 9. Kita tak boleh tukar je terus asas 6 tu kepada asas 9. Jadi kita kena tukar dulu kepada asas 10 terlebih dahulu. Jadi langkah pertama, tukar nombor dalam asas 6 kepada asas 10. Kita buat jadual nilai tempat 6 kuasa 0, 6 kuasa 1, 6 kuasa 2. So nombor asas dia tadi 2, 5, 3. Kalau kita nak tukar jadi asas 10, 2 tu darab dengan 6 kuasa 2 tambah dengan 5 darab 6 kuasa 1 tambah dengan 3 darab 6 kuasa 0. Jadi jawapan dia 105 asas 10. Tapi tak, belum habis lagi. Okay, langkah kedua, kita kena tukar nombor dalam asas 10 tu kepada asas 9. Jadi jawapan tadi 105. 105 kita bahagikan dengan 9, kita dapat 11 baki 6. Kita bahagikan lagi dengan 9 dapat 1, kita dapat bahagikan dengan lagi 9 dapat 0. Okay, sampai tu je. Jawapan dia, kita kena baca dari bawah ke atas. Jawapan dia 253 kuasa 6. 253 asas 6 sama dengan 105 asas 10 sama dengan 126 asas 9. Okay, terima kasih. Okey, seterusnya untuk menukarkan nombor asas 2 kepada nombor asas 8, kita perlu membuat jadual yang ada dalam slide ni. Contohnya 110111 asas 2. So, dalam contoh ni kan ada 6 digit. So, kita kena bahagikan dia kepada 3 digit awal dan 3 digit akhir. Cara nak buat dia, kita kena mula daripada 3 digit akhir, iaitu dari sebelah kanan. Okay, dan untuk nilai tempat dia, kita kena guna asas 2. So dalam asas 2 hanya ada kosong. Silap. Okay, untuk nilai tempat dia, kena guna 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1 dan 2 kuasa 2. Okay, untuk dapatkan nilai digit dia pula, nilai tempat tu kena darab dengan nombor asas 2 dia yang kat atas tu. So 2 kuasa kosong kena darab dengan 1, so akan dapat 1. 2 kuasa 1 darab 1 dapat 2. 2 kuasa 2 darab 1 dapat 4. So jawapan dia, kita kena tambah 3 hasil darab tu. 4 tambah 2 tambah 1. So jawapan dia 7. Okay, seterusnya 3 digit awal. Sama macam tadi juga, kita kena buat 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1 dan 2 kuasa 2. So darab macam biasa, 2 kuasa kosong darab kosong dapat kosong, 2 kuasa 1 darab 1 dapat 2, 2 kuasa 2 darab 1 dapat 4. So tambah juga macam biasa, dapat 6. So jawapan dia 67 asas 8. Okey, contoh yang kedua ni kita nak tukarkan asas 8 kepada asas 2. Contoh dia ialah 517 asas 8. Sama juga kita kena buat jadual, so bahagikan dia kepada 3 bahagian, 5, 1 dan 7. Okey, memandangkan asas 2 tadi kan saya dah terangkan, dia hanya ada 2 digit sahaja iaitu 0 dan 1. So jawapan dia nanti akan dapat 1 dan 0 saja. Lebih daripada tu tak ada. Lepas tu Aisyah boleh teruskan. 1 hour later. Tiba stuck pula. Okay, disuruh tukarkan asas 8 ke asas 2 kan. So first step kita bagi 3 lah. So ada 5, 1, 7. So kita nak tahu dia punya asas 2. Kita akan ni darabkan Okay, nak dapatkan 7 kan. So ada nilai tempat. So kalau kita tengok dia punya soalan, kita boleh tahu nilai tempat dia sampai mana kita boleh ambil kan. So kalau 2 kuasa 3 dah sampai 8 kan. So maksudnya tak make sense lah nak ambil sampai 2 kuasa 3. So kita ambil sampai 2 kuasa 2 je.
So nak kira ni, okay, kalau untuk jadual ni 2 sama 1, 2 kuasa 1 sama 2, 2 kuasa 2 sama dengan 4 kan. So kalau kita darabkan dia dengan 1, lepas tu tambah, kita akan dapat 7. Faham tak? Maksudnya cara dia macam tu lah. Macam tadi kan kita nak dapatkan daripada asas 2 ke asas 8, kita dapat nilai tempat dengan asas 2 kan. So ini macam sama jugalah. Okay. Kita macam nak sahkan dia untuk dapat 7. Faham tak? So 2 kuasa kosong dapat 1 dapat 1, 2 kuasa 1 dapat 1 dapat 2, 2 kuasa 2 dapat 1 dapat 4. So 4 tambah 2 tambah 1 dapat 7. Okay. Next, kita nombor 1 ni pula nak tahu nilai dia. Kalau tengok jadual ni kita boleh kalau tengok jadual ni kita letak kita guna nilai tempat 2 kuasa kosong je. Sebab kalau kita guna nilai tempat 2 kuasa 1, dia akan jadi 2. So kita tak akan dapat lah asas 8 1 tu, faham tak? Daripada hasil tambah tu nanti tak dapat 1. So kita akan guna nilai tempat 2 kuasa kosong. So 2 kuasa kosong je lah kita akan guna. So kita tulis dia 0, 0, 1. So 1 je. So yang nombor 5, digit 5 ni pula kita kena ni lah macam fikir jugalah kan. So kalau nak ambil 2 kuasa kosong dengan 2 kuasa 1, tak boleh nak dapat 5 sebab dia dapat 3 je kan. So kalau 2 kuasa 1 2 kuasa 2 pula pun tak dapat juga. Dapat 6. So macam kita kena fikir logik jugalah kan nak buat benda ni. So 2 kuasa kosong tambah dengan darab 2 kuasa kosong darab 1. So 2 kuasa 2 pun darab 1. 2 kuasa 1 darab kosong. So kalau tambah 4 tambah kosong tambah 1 dapat 5. So kita dah tahulah asas 2 dia 1 0 1 0 0 1 1 1 1 asas 2. Yes. Boleh faham ke? Boleh. Okay, next. Okay, seterusnya adalah nombor asas yang melibatkan operasi tambah. Sebenarnya kita boleh guna kalkulator. Okay, tekan mod 2 kali, lepas tu tekan 3. Tapi dia nombor asas yang tertentu saja. Kita boleh guna asas 2, 8 dengan 10 saja. Yang lain tak boleh, kena kira sendiri. Okay? Boleh? Boleh tak? Boleh. Okay, bagus. Next. Tadi sebenarnya yang Aisyah tu boleh guna kalkulator tapi biasalah hidup. Kena susah sikit, tak apa. Okay, kalau nak penambahan asas ni. Sekejap cakap mana. Okay, kalau penambahan asas ni kita ada 2 kaedah, kita boleh guna 2. Bentuk lazim dan penukaran asas. Kalau dia bagi markah banyak, kita tunjuklah bentuk lazim kan. Kalau dia bagi markah 1 je, kita boleh guna ni kalkulator. Tapi untuk asas yang tertentu yang saya bagi tahu tadi, boleh anda sebut? Oh sorry. 2, 8, 10, sorry. Okay, dalam bentuk lazim kita ada 2 kaedah bentuk lazim dan penukaran asas. Bentuk lazim tu kita tukar dari asas je yang contoh dia bagi operasi tambah bagi nombor asas 2. Okay, kita boleh terus tambah ataupun kita tukar kepada asas 10 dulu. Kita tolak macam biasa, lepas tu kita convert dia balik dekat asas 2. Tapi kalau kita susah sangat, kita convert lah dulu ke 10, senang sikit. Biasalah. Okay, next. Okay, contoh yang pertama ni dalam bentuk lazim iaitu 110 asas 2 tambah 111 asas 2. Okay, kita boleh ada 2 cara tapi ni dia tunjuk dalam bentuk lazim dulu Okay, kita tengok dulu 0 tambah 1. Siapa orang yang selalu confused tak payah buat kaedah ni sebab dia macam sangat confused. 0 tambah 1, 1. Okay, kalau asas 2 dia tak boleh nombor 2 ataupun ke atas. Dia kena nombor 1, 0. Macam Kolisa cakap tadi. Kalau nombor 7 boleh nombor 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, tak boleh lebih. Jangan lebih. Salah. Okay. Okay, 0 tambah 1, 1. Kenapa?
Okey, betul. 1 tambah 1 kenapa kosong? Kenapa bukan 2? Tak boleh. Sebab asas 2. Kalau asas 3 boleh lah. Asas 2 tak boleh. So kita letak kosong. Tambah 1 ke atas tu mewakili jawapan 2 tadi. Okey? Okey, saya sambung. Okey, 1 tambah 1 tambah 1. 3 kan jawapan dia. Tapi tak boleh 3 sebab dia asas 2. So saya letak 1 kat situ sebelah 1. Lepas tu nanti tambah 1 lagi kat atas tu nak mewakili 2 tadi. Okey, so jawapan dia apa? 1, 1, 0, 1. Okey, siapa yang tak reti tak apa, ada kaedah yang kedua. Next. Okey, yang kedua ni mudah sikit, penukaran asas. Okey, tukarkan, okey tadi kita dapat soalan asas 2 kan, kita tukar dia ke asas 10. Lepas tu kita tolak macam bentuk lazim yang kita belajar dulu. Senang kan? Senang tak? Senang. Okey, next. Okey, tengok dia tengok, dia tukar dulu kepada asas 10. Senang sikit nak tambah. Tadi macam pening kan? Siapa pening? Pandai. Terima kasih. Okey, lepas tu kita tukar kepada asas 10. Tahu tak? 110 asas 2 dia tukar kepada 610. Macam mana nak dapat 610 tu? 6 asas 10 tu. Dah belajar kan tadi? Ke tak belajar lagi tadi? Saya pun tak ingat. Okey, tapi senang je kalau nak tukar. Kita cuma kena darab 2 kuasa kosong tambah 2 kuasa 1 darab 1. Macam tu je. Lepas tu dapat 6. Okey, tambah macam biasa je. Ni tak payah. Okey. 6 tambah 7, 13, 10. Okey, dah dapat 10. Lepas tu kita bolehlah bahagi dia. Bahagi ni untuk apa? Untuk kita dapat asas 2 tu balik. Faham tak? Kalau kita tinggal macam tu je, tak dapat jawapan. Tahu? Okey, so kita bahagi balik. 13 bahagi 2, 6. Kenapa ada baki 1 kat situ? Cuba teka kenapa. Tak apalah, biasa jawab. 6 darab 2, 12. So atas tu nombor 13. 13 tu kena tolak 12, dapat baki 1. Sampai dia jadi kosong. Kalau dah 1 lagi tak boleh. Dengar tak boleh. Kena sampai kosong. Faham tak? Okey, faham. Lepas dah sampai kosong, itulah jawapan kita. Tapi ingat jangan ambil dari atas, ambil dari bawah. Okey, faham? Faham ke? Faham. Kalau satu markah kita boleh guna kalkulator. Macam mana nak tekan? Mod 2 kali, lepas tu tekan 3 base. Lepas tu B ni mewakili asas 2, okey? Okey? Okey. Lepas tu, okey, kalau 8 pula apa? E, oktagon. Sekejap, pentagon, okey. E kot, saya tak silap saya. Lepas tu yang asas 10 pula D. Okey, kita boleh guna kalkulator kalau satu markah lah. Kalau banyak markah kena guna asas, kena guna cara ni lah. Okey? Bye-bye, sebelah pula. Boleh dengar tak? Boleh. Minta maaf, kamera tak okey. Okey. Lepas ni pula untuk operasi tolak. Untuk operasi tolak dia ada 2 kaedah yang sama macam operasi tambah, iaitu bentuk lazim dengan penukaran asas. Okey, untuk bentuk lazim, mula-mula kita akan tolak digit yang diberikan bermula dari kanan ke kiri. Lepas tu digit hasil tolak ditulis di ruang jawapan. Hasil tolak sentiasa tidak melebihi asas yang diberikan dan nilainya bersamaan asas 10. Proses ini akan berulang sehingga semua digit dalam nombor selesai ditolak. Contoh dia, 4005 asas 6 tolak 325 asas 6. Mula-mula tuliskan 4005 tolak 325 dalam bentuk lazim. Letakkan asas 6. Jadi 5 tolak 5 kita akan dapat sifar. Sifar tolak 2 tak cukup, jadi kita kena pinjam sebelah. Disebabkan sebelah masih tak cukup kerana sifar akan pinjam dengan 4 di sebelahnya, 4 akan tinggal 3. Lepas tu sifar itu akan ditambah dengan asasnya iaitu 6. Sebab bila nak pinjam dalam nombor asas, kita akan pinjam nilai asas dia, bukan kita pinjam nilai 10 dia. Faham? Faham. Faham. Okey. Jadi balik kepada sifar tolak 2.
Sifar akan pinjam sebelah 6, 6 akan jadi 5. Sifar akan ditambah dengan 6 sebab 6 adalah asas dia, nombor asas dia. Lepas tu tolak je macam biasa, 6 tolak 2 akan dapat 4, 5 tolak 3 akan dapat 2, 3 tak tolak apa-apa so dia akan kekal 3. So jawapan dia 4005 asas 6 tolak 325 asas 6 akan dapat 32406. Ini dalam bentuk lazim. Okey, untuk bentuk penukaran asas pula, mula-mula kita akan tukar nombor kepada asas 10, lepas tu kita akan lakukan operasi tolak. Lepas dah buat operasi tolak, kita akan tukarkan semula jawapan dalam asas 10 kepada asas dalam soalan. Contoh dia, 4005 asas 6 tolak 325 asas 6. Mula-mula 4005 asas 6 tukarkan kepada asas 10. Darabkan nilai digit dengan nilai tempat. Kira 4 darab 6 kuasa 3 tambah sifar darab 6 kuasa 2 tambah sifar darab 6 kuasa 1 tambah 5 darab 6 kuasa sifar. Tekan kalkulator, kita akan dapat 869 asas 10. Lepas tu kita buat pula untuk 325 asas 6. Tekan kira 3 darab 6 kuasa 2 tambah 2 darab 6 kuasa 1 tambah dengan 5 darab 6 kuasa sifar, kita akan dapat 125 asas 10. Lepas tu tolakkan macam biasa, 869 tolak 125, 9 tolak 5 dapat 4, 6 tolak 2 dapat 4, 8 tolak 1 dapat 7. So jawapannya akan 74410. Asas 10, salah. Lepas tu kita kena bahagikan balik 744 asas 10 tu tukar kepada asas yang ada dalam soalan iaitu asas 6. So 744 bahagi 6 dah akan dapat baki dapat 124, baki dia kosong. Bahagi lagi dapat 20, bakinya 4. Bahagi lagi dapat 3, bakinya 2 dan bahagi lagi akan dapat sifar bakinya 3. Jadi kita akan baca jawapan dari bawah ke atas iaitu 3240 asas 6. Sekian untuk operasi tolak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk penutup. Nama saya Syahidatul Uzma. Okey, berdasarkan bab ini, apa yang kita dapat pelajari adalah asas nombor terbagi kepada dua iaitu penukaran asas dan juga pengiraan melibatkan operasi tambah dan operasi tolak. Penukaran asas seperti yang kita telah pelajari daripada Hidayah dan juga Holisa tadi. Hidayah telah rungkaikan tukar asas 10 pada asas lain dan sebaliknya. Sebaliknya tu maksudnya kita tukarkan contohnya asas 5 kepada asas 10 dan juga asas 10 pada asas 5, macam tu, dia terbalik macam tu je. Okey, seterusnya daripada Holisa tadi, tukar asas 2 kepada asas 8 ataupun asas 8 kepada asas 2. Okey, seterusnya pengiraan melibatkan operasi tambah dan tolak. Kaedah, ada dua jenis kaedah iaitu kaedah bentuk lazim dan juga kaedah penukaran asas. Okey, dekat sini ada contoh kaedah bentuk lazim iaitu 3,221 asas 4 tambah dengan 111 asas 4. Okey, ini senang je. Kita tambah je macam biasa. 1 tambah 1 jadi 2, 2 tambah 1 jadi 3, 2 tambah 1 jadi 3, 3 tak ditambah apa-apa jadi 3. Asas 4 jangan lupa. Okey, seterusnya lagi satu contoh. Yang ni maybe ada yang keliru macam dapat 441. 7 tambah 2, dia akan dapat 9 kan? 9 tu lagi besar daripada asas 8. Jadi kita kena tolakkan dengan 9 tu kita kena tolakkan asas tu. Jadi 9 tolak 8 kita dapat 1 dekat situ. 9 tu lagi besar daripada 9 tu lagi besar daripada 8. Jadi kita kena letak 1 dekat sebelah, dekat atas 5 tu. Jadi 5 tambah 6 kita akan dapat 11. 11 tambah 1 kita akan dapat 12. 12 tu lagi besar daripada 8 kan. Jadi kita kena letak 1 dekat sebelah tu. Jadi dekat atas 3 tu kan. Okey, 12 tolak dengan 8 kita akan dapat 4 dekat situ. Okey, dah dapat 41 kat situ kan. Tinggal lagi 1. 3 tambah dengan 1. 3 tambah 1 dapat 4. 4 tu lagi kecil daripada 8. Jadi tak payah nak tambah dekat sebelah. So dapatlah 841 asas 8. Okey, seterusnya.
Okey, yang ni untuk operasi tolak. 817 asas 9 tolak dengan 28 asas 9. Okey, 817 asas 9 tolak 28 asas 9. Macam mana kita dapat? Okey, 7 tolak 8 tak boleh. Kita kena pinjam sebelah. 1 jadi kosong. 7 atas 7 kita kena tak 9. Kenapa tak 9 bukan 10? Sebab dekat sini dia dah tunjuk kat situ asas 9. Jadi 9 tambah dengan 7 kita akan dapat 16. 16 tolak dengan 8 kita akan dapat 8 dekat bawah tu. Okey. Satu tadi dah pinjam jadi dia kosong kan? Okey, kita kena pinjam dekat sebelah. 8 tu kita potong jadi 7. Sebab kita pinjam kan? Jadi kat atas tu jadi 9. 9 tolak dengan 2 dapat 7. 7 tak tolak apa-apa jadi 7 tak tolak apa-apa jadi 7 juga. Okey, kita dapat 778 asas 9. Yang ni senang je. 222 asas 3 tolak dengan 120 asas 3 jadi 2 tolak kosong jadi 2. 2 tolak 2 jadi kosong. 2 tolak 1 jadi 1 asas 3. Itu saja. Sekian, itu saja daripada kami. Terima kasih.